Kurang daripada 20 minit selepas Liverpool menjaringkan gol penyamaan tu, Liverpool dapatkan gol kedua dan gol ketiga melalui set piece. Set piece FC, we are well and truly back. 10 corner total dalam perlawanan tu, 2 gol yang dijaringkan oleh Liverpool selepas asyik bolos daripada set piece. It was nice to be on the other side. Liverpool corner malam tu cantik lah, memang cantik, nampak begitu well rehearsed dan familiar, di mana target Liverpool ialah memang di bahagian dekat-dekat depan penalty spot tu. Dan cara Liverpool itu sendiri set up di mana kedua-dua centre back ni memang daripada edge of the box dia akan lari masa tu dah ada momentum untuk menanduk bola tu. Tapi aku cakap kualiti delivery Liverpool malam tu betul-betul menjadi. Betul-betul menjadi. Dia macam kualiti cross Liverpool tu, bola tu sampai bila hujung-hujung tu baru dia akan junam. Disebabkan corner, secara spesifiknya kita sebut pasal Cody Gakpo dan juga Dominic Szoboszlai lah. Cody Gakpo aku tengok chance yang dia buat untuk Conor Bradley yang sepatutnya ditanduk mudah oleh Conor Bradley, tetapi tengok delivery dia tu betul-betul menjunam sampai defender dekat depan tu tak boleh nak tanduk, sebabnya hujung-hujung baru dia macam zap menjunam macam tu. Sama juga dengan kualiti corner dia sewaktu gol Van Dijk tu. The first one ialah bola chip dia hantar kepada Alexander Isak tu lah, dengan sedikit backlift dia terus dia boleh lift bola tu, nampak lebih improve lah berbanding dengan perlawanan-perlawanan sebelum ni. Sebelum ni first man pun dah kena dah, macam mana nak score gol daripada corner. Bola-bola bahaya daripada Szoboszlai tu ada 2 kali actually. The first one yang gol Konate tu, the second one yang cubaan Chiesa tu, yang dia volley dia badek bola tu tapi ke tepi, tandukan daripada Florian Wirtz tu. Bola tu dah connect dengan kepala Ekitike ke, tapi ada defender yang block. Macam mana kalau contohnya tak ada defender tu, probably akan shot on target, probably akan goal lah kot. Barulah itu namanya set piece taker, bukannya hang main hantar ke atas kemudiannya hopeful for the best. And the last one malam tu juga gol ke-70 di dalam kerjaya Virgil van Dijk. Van Dijk hanya perlukan 5 gol saja lagi untuk tempatkan dia betul-betul among the top echelon lah untuk penjaring gol terbanyak di dalam sejarah bola sepak. Yang di bahagian atas tu pemain seperti Ronald Koeman lah, lebih 200 gol skor, kemudiannya Sergio Ramos, Hero, Laurent Blanc dan juga Steve Bruce. Aku tak ingat seorang lagi siapa, tapi yang depa tu memang top 6 lah, betul-betul penjaring terbanyak lah. Tapi to be fair untuk Van Dijk, Ronald Koeman, Steve Bruce semua ni, mereka ni ambil penalti, ambil free kick, ada yang main full back, ada juga yang at one time tu dia main sebagai midfield. Jadi dia punya goal tu macam a mixture lah, bermain di multiple position dan bukannya bermain sebagai centre back saja. Lain pula cerita dengan Van Dijk ni. Van Dijk ni daripada awal kira dia sampai habis tu memang betul-betul main sebagai centre back lah. Jadi untuk dia menjaringkan gol sebanyak tu, jarang ambil free kick, penalti pun rasa tak pernah ambil. Dekat Celtic dulu kita tahu dia pernah ambil free kick beberapa kali, aku rasa 2 ataupun 3 gol dia score. Tapi itulah, kalau tolak tepi 2-3 gol pun 67 gol dia berjaya jaringkan daripada peranan sebagai centre back saja. Good one lah for Van Dijk. Sebab ketinggian kedua-dua centre back Liverpool ni, Konate dan juga Van Dijk ni, memang dia membenarkan banyak gol daripada set piece actually. Tapi masalah kita ni, kita punya set piece tak berapa cantik. So it's good for Van Dijk. Selain daripada defending skill, dia juga ada skill untuk menjadi goal scoring centre back.